Siapa kita ada kita? Belah belakang sana. Yang tinggal rumah tak cik? Yang tak dapat lagi, yang tak dapat kita lagi. Ada tak? Mak Ngah tolong tengok tak Mak Ngah? Ada tak depa lain? Ada lagi tak? Semua ada dah. Ada. Berapa? Satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muka surat 22. Muka surat 22. Betul tak? 22 ke 21? Nombor 7. Nombor 7. Nombor 7. Maknanya masih lagi kita berada pada tajuk kewajipan-kewajipan ke atas orang sakit. No, siapa-siapa yang sakit maknanya telah menjadi tanggungjawab kepadanya beberapa tanggungjawab kewajipan yang telah pun kita lalui sebelum ni, bermula daripada redha, sabar, bersangka baik dengan Allah, mewujudkan perasaan takut dan mengharapkan, takut kepada benda yang tak elok, harapkan benda yang elok, no? Kemudian tidak bercita-cita, berangan-angan, tak angan-angan nak mati cepat. Kemudian menunaikan segala tanggungjawab, hak-hak yang bersangkut paut dengan orang, no? Cepat hak-hak yang bersangkut paut dengan Allah. Dosa kena minta ampun, bertaubat, istighfar. Bahkan istighfar ni kalau bolehnya, bukan kalau boleh lah, semestinya setiap ketika kena istighfar, kena mohon keampunan daripada Allah. Bahkan Nabi ajak kita setiap kali sembahyang, lepas bagi salam terus istighfar. Lepas pada bagi salam kita kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Waktu kita kata astaghfirullah tu kita ingatlah dosa-dosa kita. Kan, kita banyak dosa. Kalau para sahabat dulu yang jarang-jarang, yang kurang dosa pun mereka istighfar. Nabi sendiri pun sehari 70 kali duk istighfar, kan. Maknanya kena istighfar. Kemudian segera wasiat, no? Wasiat kepada saudara-saudara terdekat. Dan yang ketujuh, ya, ada Muhammad kena ajar bergerak sikit. Gelak. Yang ketujuh, harus baginya untuk berwasiat dengan sepertiga daripada hartanya. Lagi, ambil.
harus baginya untuk berwasiat dengan sepertiga daripada hartanya. Nah, orang yang boleh kitab ni kena mari ya, tiap-tiap malam Selasa, kan? Tiap-tiap hari Isnin malam Selasa dia kena mari, boleh-boleh kitab dia tak mari tak aci. Kan? Tak mau lagu tu. No, satu lagi. Muhammad. Tak apa Muhammad kalau bergerak banyak kali tak apa. Kan? Harus baginya untuk berwasiat dengan sepertiga daripada hartanya. Dan tidak boleh lebih daripada itu. 1/3 tu lagu mana? Cerita senangnya, kalau cara buah macang dah 3 biji, sebiji ya boleh bagi. Hak 2 lagi kena bagi kat waris. Bahagi mudahnya. Kalau kita duit ada 3 juta, kan? Macam orang kaya ujung kampung kan. Dia duit banyak. Dia ada 3 juta, dia boleh wasiat zakat 1 juta saja. 2 juta lagi untuk waris. Untuk waris. Tak boleh lebih daripada 1 juta. Takdir kata kalau dia wasiat 1,5 juta. Kan? Kita hanya boleh bagi 1 juta. Hak setengah, hak 500,000 lagi tak boleh. Kalau kita bagi, maknanya kita telah melanggar syarak. Syarak. Tak boleh. Lagi kita tengok, ada dalil dia. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih daripada 1/3. Cakap tu je. Tetapi yang paling baik adalah kurang daripada itu. Kurang daripada 1 juta tadi. Kalau 3 juta lah. Kan? Kalau 3 habuk. Kan? Kalau banyak lah. Kalau 300, kurang daripada 100. Terbaiknya. Paling banyak pun habis 100. Ni kita pekat mengaji pula, kita kena buat lagu tu lah. Jangan pekat duk mengaji, lepas tu balik buat lagu lain, tak boleh lah. Kita mengaji pula. Kalau kita tahu dah, kita buat lagu lain, dosa dah kepala kita, pasal kita tahu dah. Sebelum ni kita tak tahu, tak apalah. Kan? Ada kita duk dengar cerita sebelum ni, dia tak mengaji. Kan? Bila pak dia mati, kan? Depa kata bagi sama banyak lah. Kan? Tak tahu. Lepas pada tahu, tak boleh buat. Hak tahu tu tak kira nak pergi khonyeh pula, kena jadi payah lah berkelahi adik-beradik pula kan. Nak buat guna dah lepas kan. Tapi kalau cara boleh gagah berkira lagi, buat kira. Kalau cara nampak gaya macam tak salah. Kan? Jadi berkelahi adik-beradik kan. Bukan senang tu. Apa hak yang adik dia, kak dia tu mati dah. Harta hak kak dia tu dah beda anak cucu dah. Kan? Jadi payah. Cakap tu lah. Kita maknanya hak yang diambil daripadanya tu kena reda, dan yang mengambil tu kena minta reda, minta halal. Sulit ke benda ni? Pasal kita nak bawa pergi sampai sana tu. Bukan senang. Kan tadi nombor berapa tadi ni? Nombor 5 nombor 4 tu. Wajib kita serah balik hak-hak orang. Terutama sekali hutang. Hutang dengan Allah. Kan? Hutang dengan manusia lah paling berat. Hutang dengan Allah tu kita minta ampun. Hutang dengan manusia kena kembalikan hak dia. Kena jaga. Tetapi yang paling baik adalah kurang daripada itu. Mek di mana ni? Ini berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu katanya. Kata Sa'ad, kuntu ma'a Rasulillah, saya baca laju hari ini. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wida', fa maridtu maradan ashfaitu minhu.
على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قال قلت بشطر مالي قال لا قلت فثلث مالي قال الثلث. Tu. Tolong garis tak buah tu. Garis bila Arab pun. Kan? Al-thuluth. Tu. Di situ syahid dia tu. Al-thuluth. Was-thuluthu kathir. Tu. Di situ hujah dia tu. Al-thuluth. Was-thuluthu kathir. Garis bawah al-thuluth tu sudah lah. Kalau nak sonok lagi tulis was-thuluthu kathir pun garis sekali juga. Dua tu. Sekali kita garis pula hak Melayu pula. Innaka ya Sa'd an tad'a warathataka aghniya'a khairul laka min an tad'ahum 'allatan yatakaffafuna an-nasa wa qala bi yadihi innaka ya Sa'd lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta 'alayha. Allahu akbar. Ini kita nak kena faham elok ni. Hatta al-luqmata taj'aluha fi imraati. Cuba kita ambil faham tengok. Hak Arab tu boleh lagi lah. Kan? Hak Melayu ni kena faham. Hak Melayu tak faham jangan gereng. Kan? Hak Arab tu boleh lagi lah kita baca lah. Kan? Aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'd bin Abi Waqqas, ketika haji wada'. Kan? Bila dia buat haji dengan Nabi. Kan? Aku pun jatuh sakit. Ditakdirkan waktu aku buat haji dengan Nabi tu, aku sakit. Dan merasakan hampir mati. Aish, bahasa-bahasa macam. Kan? Bahasa. Dia orang nak mati ni dia bagi, Allah bagi. Dia bagi rasa. Kan? Tak kita ni hidup rasa tak pernah rasa nak mati. Tu hidup sedap tu, kan? Lepas beli mutu, lepas beli kereta. Kan? Pasal tak berasa nak mati dah. Allahu akbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawatku. Ditakdir Allah, Nabi pun mari melawat, mari ziarah. Aku berkata kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai banyak harta. Aku ni orang kaya." Sa'd bin Abi Waqqas ni dia pandai menega. Sa'd bin Abi Waqqas ni dia pandai menega. Bila sampai Madinah, dia cari orang kaya Madinah. Dia kata, boleh tak Umar bagi aku hutang duit rumah, aku nak menega. Dia mau bagi dia hutang duit dia mau. Kemudian dia pun menega. Dia pandai menega. Kaya dia. Kan? Kita pandai menega ke, cepat habis ke, tapi tak boleh apa. Hidup bagi ke kau ni, bagi ke kau ni. Pasal apa? Pasal kita nak ambil untung di sana. Kan? Sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku. Aku ada anak tina seekor. Anak jantan tak ada. Kan? Anak tina seekor saja, anak jantan tak ada. Kan? Oleh itu, ada maknanya waris dia seorang je lah. Maknanya bini tak ada ke dia? Sebab bini pun ada hak juga. Sama ada 1/4 atau 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh tok laki dia yang mati tadi ni. Tak ada lah, dia tak sebut sini, dia kata waris sah je, anak betina. Kan? Tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku seekor je. Oleh itu, hei Rasulullah, adakah aku boleh berwasiat dengan 2/3 hartaku? Kalau ada 3 juta nak wasiat 2 juta, 1 juta tinggal kepada waris. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Allahu akbar. Kalau ikut kaedah faraid, tak kena lah, tak betul. Memang tak boleh lah. Sebab apa? Bila seseorang mati, meninggalkan seorang anak perempuan dapat 1/2.
Kalau 3 juta, 1 juta setengah. Dia nak bagi 2 juta. Tak boleh lah. Hak anak perempuan tadi ni. Hak anak perempuan berapa? Separuh. Separuh berapa? 1.5. 1.5. Tak boleh lah. Ni dah ambil 2 dah. Tinggal sah lah. Tak boleh. Baginda menjawab, tidak. La, tak boleh. Boleh tak aku nak wasiat? Nak wasiat 2/3. Apa makna 2/3? 2 bahagian daripada 3. Kalau 3 ambil 2 untuk wasiat, 1 kat waris. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tambah kalau anak lelaki. Kalau seorang mati meninggalkan seorang anak lelaki, sapu licin ke dia? Jangan buat main anak jantan. Tak cukup lagi nak balas orang lain lagi. No? Baginda menjawab tidak, tak boleh. Aku bertanya lagi, kalau separuh harta aku pula, boleh tak? Kalau separuh lagu mana? Baginda menjawab tidak, tak boleh juga. Mau ni dengar molek. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah kita mati tak boleh tinggal harta banyak dengan waktu. Kan? Ambil sedekah tak siap. Sedekah orang ni. Kan? Tengok duk tahu harta banyak-banyak. Kan? Bila kita dekat nak mati kan, kita gaduh lah nak sedekah kot nak sedekah kot ni, tapi tak boleh. Tak boleh dah. Pasal apa? Ni wasiat tak boleh dah. Nak mujur kalau cara kita dam sedekah. Kalau mati terkejut, tak ada nak kata apa. Wah putus ekor pun tak ada. Tak ada apa dah. Baginda menjawab tidak, tak boleh. Separuh pun tak boleh. Aku tanya lagi, kalau 1/3, as-suluh tadi ni. As-suluh tadi ni. As-suluh tu 1/3 tu. Kalau 1/3, baginda menjawab, ya, 1/3. Garis. Hak kita garis tadi ni. Tu garis pula. Garis hak Melayu pula. Ya, 1/3. Tu dia panggil takriri. Hadis takriri. Ya, 1/3. Lepas tu Nabi tambah pula. Tetapi 1/3 juga sebenarnya banyak. 1/3 banyak. Bila ni? Bila Nabi kata 1/3 tu banyak? Bila? Dekat nak mati tu. Dekat nak mati tu. Seolah-olah nak ayat di sini kita. Orang yang dekat nak mati tu. Harta tu. Seolah-olah tak ada hak dia dah. La ilaha illallah. Walaupun dia duk nega nak pagi. Dia cari duit. Walaupun anak pagi tak ada subuh dia pergi dah. Pergi menega dah. Dekat nak mati. Mai mi arai. Tak ada dah, bukan dia hak dia dah. Bukan dia hak dia dah. Seolah-olah nak ayat lagu tu. Mana bukti yang mau cakap lagu tu? Dalam satu hadis yang sahih Nabi kata apa? Bila sahabat tanya dia, ayyu sadaqatin afdal? Hi Rasulullah, manakah sedekah yang afdal? Maka Nabi SAW jawab, anta tasaddaqa wa anta sahihun harithun ta'mul ghina wa takhshal faqra. Tu. Nabi kata, anta tasaddaqa, yang dikatakan sedekah yang paling afdal ialah anta tasaddaqa, bahawa kamu bersedekah, wa anta sahihun, kamu tu dalam keadaan sihat. Tu sedekah waktu tu. Ta'mul ghina, teringin nak jadi kaya, nak jadi jutawan, teringin nak jadi kaya. Wa takhshal faqra, dan kamu takut jatuh pakai. Bila bagi ke orang jadi miskin, waktu tu kamu bagi. Nega-nega
Balik mari sedekah. Jangan duk hipun. Waktu tu sedekah yang afdal. Padahal waktu tu kita aku letih-letih nega nak pergi ke orang. Waktu tu ta'mul ghina, teringin nak jadi kaya. Mana sayang kat harta kita tu. Waktu tu Allah kata apa dalam Quran? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tak jadi kebajikan melainkan setelah kamu infak, setelah kamu sedekah apa yang kamu kasih, apa yang kamu sayang. Jangan duk bagi hak kita nak tahu, nak buang dah. Yalah ni. Bila dekat nak mati ni Amr bin Al-As ni, apa nama Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ni? Kan? Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ni. Dia nak mati dah. Dia kata aku nak sedekah 2/3 hai Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh. Tak boleh. 1/2 tak boleh. 1/3 boleh gagah. Tapi banyak tu 1/3 tu. Tak boleh. Nak buat tak? Tak boleh. Allahu Akbar. Ni kita duduk sihat molek ni. Kita dengar molek ni. Nah, kita dengar molek. Kita perhati molek. Waya. Pasal kena. Tak pergi Penang dah. Wassulusu kathir. Nabi kata dan 1/3 tu banyak dah. Apa maksud dia? Maksud dia makna dekat-dekat kita nak mati tu seolah-olah paman tak ada apa dah kita. Anak-anak budak angan-angan. Allahu Akbar. Rumah sewa hadir kangak tu jangan siapa kacau aku nak. Tanda tak dah. Tanda tak dah. Ya Allah Tuhanku. Tetapi 1/3 juga sebenarnya banyak. Kemudian Nabi kata lagi. Ini nak kena faham oleh Nabi kata apa? Sesungguhnya jika engkau tinggalkan warismu dalam keadaan mereka serba cukup adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Kau tak malu kah? Duk lock anak rumah tu, kan? Hidup minta sedekah ke orang. Kan? Padahal mu tu orang harta banyak. Bila mati, anak hidup merempat. Tu. Nabi tambah lagi. Nabi kata sesungguhnya tidaklah engkau wahai Sa'ad memberi sebarang nafkah yang engkau mengharapkan wajah Allah dengannya, melainkan engkau diberikan ganjaran. Faham ke molek? Walaupun harta hak kita tinggal tu, kita tak wasiat untuk beri ke masjid, ke buat wakaf, ke buat apa ke, kita tinggalkan anak kita, dikira ganjaran pahala juga. Orang duk ingat kita bila tinggalkan anak tak boleh apa lah. Dah. Sehingga Nabi buat bandingan apa? Nabi kata sehingga akan sesuap makanan yang engkau suapkan ke dalam mulut retinamu. Walaupun satu makanan, lagi paman balik kita suap dalam mulut retina pula. Tak, maknanya walaupun satu lukmah kita bagi infak nafkah kepada bini kita, dia suap sendirilah. Lah. Masuk dia dua siang ni, saat ni balik. Hadis ni suruh suap. Malu kan anak cucu lah. Anak cucu tengok kata, Tok Wan ni jadi apa? Maksud dia apa? Maknanya kinayah. Walaupun kita sediakan makanan untuk bini kita, untuk anak-anak kita, juga dikira ganjaran pahala. Sebab tu nak orang bagi kita buat benang. Kalau niat kita molek, boleh pahala. Niat apa? Aku buat benang ni, kenapa? Kewajipan aku beri nafkah kepada keluarga aku, boleh pahala. Kita pergi kerja apa pun. Pergi menega pagi-pagi walk van. Niat apa? Nak tunai kewajipan aku nafkah atas keluarga aku, boleh pahala.
Kalau cara kita niat, kita menega, nak tunjuk ke orang kata aku kaya, bala tu. Nampak tak? Beza. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu bergantung pada niat. Tak kira lah buat apa pun. Aku buat dusun durian, nanti senang jemaah masjid nak pergi makan durian. Contohnya. Contoh dia paman kan. Tak payahlah tu, pergi parking tepi jalan tu. Contohlah. Contoh dia tu, tapi kalau jadi sungguh nak buat kena kan. Tak ada masalah ya. Hantar satu suat nasi pun kita beri kepada bini kita, kepada anak bini kita, Allah beri ganjaran. Tu bandingan Nabi buat tu. Nilai dia tu. Sebab tu dalam Quran ni Allah Taala tak suruh kita simpan. Tak ada ayat yang suruh kita simpan. Allah suruh kita apa? Wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu. Dalam Quran tu jumpa wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu ya. Belanja. Kita dak duk taruh. Kan? Bakit tengah malam pukul 1 buka buku bank. Kan? Esok pula tengah-tengah malam tu bakit buka buku bank. Duk kira. Allah kata apa? Wailul likulli humazatil lumazah tu. Yahsabu anna malahu. Ni mau duk saka getah-getah benda dia mah. Kalla. La yumbazanna fil hutamah. Getah tu akan dituk masuk dalam neraka. Aduk taruh tu. Kan. Pekat-pekat buat kenduri kan. Mulanya kan. Tak ada masalah. Orang nak ngaji Quran pagi-pagi tu. Kan? Allahu Akbar. Qala fakana ba'du Kita mana ni? Ini kataan ini. Kata Sa'ad lagi. Qala fakana ba'du as-sulusu jaizan. Sa'ad berkata maka selepas saat ini diharuskan 1/3. Mana tak apalah, aku faham ada kata. Maknanya aku nak bagi 1/3. Dia retilah. Tapi kata seorang sahabat Nabi yang alim, Abdullah bin Abbas, seorang yang alim dalam bidang tafsir, Nabi doa untuk dia ni. Nabi doa untuk dia, Nabi kata apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ni Ibn Abbas. Bin Abdul Muttalib. Wadidtu anna an-nasa, kata Ibn Abbas, wadidtu anna an-nasa ghaddu min as-sulus ila ar-rubu' fil wasiyati lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ath-thuluthu katsir. Kata Ibn Abbas, aku lebih gemar, aku lebih suka jika sekiranya manusia ni merendahkan kadar wasiat mereka daripada 1/3 kepada 1/4. Kurang lagi. Jangan nak buat 1/3. Kata Ibn Abbas. Ni orang alim tafsir ni. Dia kata apa? Aku sangat sukalah kalau orang ramai ni, kan? Manusia ni kurangkan wasiat dia tu daripada 1/3 kepada 1/4. Kurang pada 1/4. Kan? Maknanya kalau stoka tu belah 3, dia kata bagus lagi stoka tu belah 4. Ambil satu bahagian. Satu belah 4 lebih dia suka daripada satu belah 3. Pasal apa? Pasal apa Ibn Abbas ni dia kata aku lebih suka kalau manusia ni bagi 1/3, bagi 1/4 sebagai wasiat daripada 1/3. Pasal apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1/3 juga sebenarnya banyak. Banyak Nabi kata 1/3 ni. Tak apalah 1/3. Tapi banyak. Macam tu lah. Kan? Mula dia kata 2/3 boleh tak? Oh, tak boleh. 1/2 tak boleh. 1/3 boleh lah. Tapi banyak. Lebih kurang begitu lah. Faham lah kita cakap Melayu kita kan. Kita cakap Arab kan. Serupa kan? Maknanya seolah-olah Nabi nak wah. Kata Ibn Abbas seolah-olah Nabi nak minta wah. Kita kurang lagi daripada 1/3. Kalau kurang daripada 1/3 apa? 1/4. 1/4. Nak oyak apa di sini? Nak oyak kita buat kebajikan waktu kita sihat lah. Ni kat nak mati lah. Anak cucu budak angan-angan dah. Anak cucu budak cita-cita dah. Nak hak nu, nak hak ni. Kita lagi putus keharapan ni. Allah. Pak aku pergi kat masjid. Pak aku pergi kat masjid. Ni kan? Maman. Jadi Maman oi. Pak aku pergi kat masjid. Lepas tu kan duk bangor, duk cerita. Masjid tu tanah kami tu. Nak jadi apa tu? Duk ukit. Masjid tu tanah kami dulu ni. Dah bagi ke bagi. Selesailah. Jadi hak orang ramai. Wakaf ni tak boleh sebut dah. Jadi, bunyi Pak Su. Ada cerita tu. Tapi tak ada ayat lah. Kok belah Afrika, kok belah nu. Bunyi. Tanah tu. Nak ayat lagi. Pak kami tu. Pakmu habis cuci dah. Tak ada dah. Selesai dah. Tak boleh nyebut lah. Jadi hak orang lah. Kan? Hak kita duduk tu buasai. Anak cucu Adam mana tahu. Hak kita duduk ni. Kan? Hak kita tempat kita duduk tu lah. Anak tu Adam mana tak tahu. Asal dulu ni. Kan? Kita tak tahu. Silih berganti dah. Allahu Akbar. Itu dia tu hikmah yang Nabi SAW larang kita wasiat banyak sangat. Kita tengok benang-benang tu habis kamu buat rumah habis dah. Tak ada tempat dah nak duduk. Kan? Kalau di Kedah tu daripada Langak tu sampai ke Pokok Senar tu, kamu buat rumah habis dah. Kalau dulu kan benang semua. Benang. Kok tanya musang, kok belah titik tu habis. Kamu buat rumah habis dah. Habis. Jadi kita faham nombor 7 ni pada Maya. Wasiat tak lebih daripada 1/3. Kena kurang daripada 1/3. Atau paling banyak pun 1/3. Maknanya kalau kita ada 1 juta, kita hanya boleh berwasiat sebanyak 333,000. Atau bawah. Tak boleh lebih pada tu. Kalau dah 1 juta. 300 lah. 300 tu molek lah. Kan? Bayar dia pandai lah. Bak kira-kira ni. Dia ambil ni. 300 lah bayar dah. Janganlah. Ada satu hadis pula Nabi kata, janganlah kamu tunggu hingga dekat kamu nak mati, maka kamu kata waktu tu, untuk fulan banyak ni, untuk fulan banyak ni, untuk kawan ni banyak ni, sedangkan ianya sudah jadi hak orang lain. Tu, dalam hadis Nabi kata. Sedangkan ia sudah jadi hak orang lain. Hak apa dia? Hak orang lain. Tak bolehlah kita duk bagi tak bina. Faham dia tu deh? Jadi kita beringat bila sakit wasa nak mati tu, wasiat bawah pada 1/3. Jangan duk lebih pada tu. Jangan kita duk angan-angan aku dah nak mati dah, kan nak sedekah banyak sikit. Tak ini. Maknanya kita telah menyanggahi. Kita nak buat benda yang baik tapi kita telah menyanggahi syarak. Tak boleh. Nombor 8. Nombor 8. Kena ada saksi bila wasiat. Hak nombor
Hak nombor 6 tu kita kena faham tu, wasiat tak boleh waris. Tak boleh wasiat kepada waris. Tak boleh wasiat kepada waris. Ni kan? Aku bila aku mati, hak ni bagikan anak sulung. Hak lain harta pusaka tak boleh. Ni kan? Aku bila aku mati, hak ni bagi kat anak betina aku. Hak nombor 3 pasal apa? Dia lah duk basuh berak aku. Orang lain malah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Allahu Akbar. Ni kita tak baca ni hadis wasiat. Hadis wasiat. Wasiat kan? Wasiat. Wasiat, hadis wasiat ni sebelum hadis wasiat ayat Quran hak wasiat tu apa nama? Turun sebelum turun ayat faraid. Dalam surah Nisa ayat 11, 12, 13 sebelum turun ayat tu. Bila turun ayat faraid terbatal wasiat. Wasiat al-wasiyata lil walidain tu ayat hak apa nama muka surat 21 tu kutiba alaikum idza hadara ahadukum kita baca minggu lepas tu. Wasiat wasiat kepada mak pak wasiat tak boleh terbatal. Dengan turunnya ayat surah An-Nisa ayat 11, 12, 13 yang cerita pada bagi anak lelaki banyak ni, bagi anak perempuan banyak ni, bagi pak banyak ni, bagi mak banyak ni semua. Cerita kan, mak dapat 1/6, pak dapat berapa apa semua, anak apa nama suami kalau bini dia mati dia dapat 1/4, kalau tak ada anak dia dapat 1/2, kalau ada anak dapat 1/4, bini kalau laki dia mati dia dapat 1/4, kalau ada anak, kalau tak ada anak, kalau ada anak, kalau tak ada anak dia dapat 1/4, kalau tak ada anak dia dapat 1/8. Ada dalam surah An-Nisa tu. Terbatal dah wasiat, tak boleh wasiat dah. Sebab apa? Allah Taala dah tetap dah. Kau ni dapat banyak ni, kau ni dapat banyak ni, kau ni dapat ini, ada siap dah. Kita kena turut hak tu ya. Orang putih kata follow. Kena follow hak tu ya. Wasiat hendaklah disaksikan oleh 2 orang lelaki yang adil. Apa makna lelaki yang adil? Yang tidak mohong. Daripada kalangan orang-orang Islam. Hak jenis tak mengecoh. Jika tidak didapati tak ada. 2 orang lelaki Islam tak ada, maka boleh disaksikan oleh 2 orang lelaki yang bukan beragama Islam Ahlul Kitab lah. Hak ni ulama sebut pada yang kita bukan apa nama orang Islam ni ketika dalam perjalanan. Dalam musafir. Tak ada orang lain. Kan? Terpaksa ambil juga. Tapi ia adalah cara dia kena bersumpah apa semua tu, tengok dalam ayat di bawah. Dengan syarat, tu syarat. Didapatkan kepastian daripada mereka berdua. Minta bersumpah lah. Kan? Apabila persaksian mereka berdua itu diragui. Duk pasal macam dia ni. Kita dah tak kenal dia. Kan? Dia kata lagu tu kan, kita berasa ragu-ragu. Jadi kita kena minta kepastian. Lagu mana nak minta kepastian? Sumpah. Sumpah. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Dalam Quran ada. Bab ni. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idha hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dhawa adlin minkum. Aw akharani min ghairikum. Tu min ghairikum tu. Bukan Islam. Min ghairikum in antum darabtum fil ard musafir tu. Darabtum fil ard musafir tu. Fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di as-salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thaman walau kana dha qurba wala naktumu shahadatallah inna idzan laminal athimin. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. Aiman tu sumpah
Wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Mari kita tengok apa benar ni. Hei orang yang beriman. Kita lah. Kan? Kita semua ni. Apabila salah seorang di antara kamu hampir nak mati. Lagu mana hampir nak mati? Dengan datangnya petanda-petandanya. Nyawa tak lepas ke? Nyawa naik saja ke? Nyawa turun saja ke? Dia lah tu tanda-tanda tu. Kan? Atau bunyi pelik hik. Bunyi pelik daripada biasa. Kan? Biasanya, kata mari ubat aku tak tak parah tu. Kalau bunyi pelik guna, mumik kain warna putih tak? Tu bunyi pelik lah tu. Pelik pada biasa lah kan? Kalau mik kain warna putih, mik kain apa? Kain kapan lah. Tanda-tanda tu. La ilaha illallah, nak pergi ke mana bayar? Semua kita nak kena masuklah kubur. La ilaha illallah. Dengan datangnya petanda-petandanya, ketika dia mahu berwasiat. Kalau dia nak wasiat, maka hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu semua orang Islam. Kena ada dua orang saksi, dan saksi itu mestilah orang adil di kalangan orang Islam. Kan orang Islam. Di antara kamu semua tu mana orang Islam. Atau dua orang lain yang bukan seagama lah, orang lain. Mana bukan agama, bukan orang Islam. Atau dua orang lain yang bukan seagama dengan kamu semua, bukan orang Islam. Jika kamu semua dalam permusafiran. Itu dalam musafir. Idza darabtum fil ard. Kalau kamu permusafiran di muka bumi. Kita jalan. Pergi Penang ke, pergi Perak ke, tak kira lah. Kan? Lalu kamu semua ditimpa bencana yang membawa maut. Kalau kamu semua ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu. Kita berasa, kata dia ni boleh percaya ke tak ni? Tak yakin dengan dia kan? Ragu-ragu. Maka hendaklah kamu semua tahan mereka sesudah selesai sembahyang. Ada disebut dalam huraian dalam tafsir ni disebut makna selepas sembahyang tu, lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar. Buat apa tu? Tahan dia apa? Tunggu sat. Lepas sembahyang asar, bagi orang ramai ada semua, tahan dia, panggil dia mari. Kemudian mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah. Dengan berkata, ni lafaz sumpah. Demi Allah, kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat sesuatu harta benar. Tu. Maknanya, kami tidak ada matlamat sebut wasiat dia tadi untuk dapatkan harta benda. Orang upah ke apa tak? Tak ada. Dia kena bersumpah lah wallahi. Ni kan? Walaupun orang itu daripada kaum kerabat kami. Kan? Dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Itu lafaz sumpah dia. Jika kami menyembunyikannya, kerana jika kami menyembunyikannya, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Dia sanggup kata dia tu akan berdosa kalau dia bohong. Itu sumpah. Macam sumpah li'an je tu kah? Laknat. Pasal dia panggil sumpah la'an sebab dia kata laknat Allah ke atasku jika aku berdusta. Tu la'an. Dia sebut li'an tu. Laknat. Mana Allah akan laknat aku kalau aku bohong. Tu sumpah li'an tu. Orang lah ni dia macam-macam. Dia pandai mereka. Sumpah junjung Quran lah apa mana ada. Aku sumpah ni mik Quran junjung. Mik mana?
Tak ada sumpah nyium Quran. Sumpah kena wallahi, wabillahi, watallahi. Tu sumpah. Ya. Lafaz. Nyium Quran. Kan? Macam-macam. Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sesudah bersumpah ada melakukan dosa. Tengok lepas pada tu tengok. Dah. Kita dapati dia berani bersumpah dalam keadaan dia tu berdusta. Kata, ada orang lain pula kata tak. Kawan tu tak wasiat lagu tu pun, dia ni bohong. Sungguh kata dia bersumpah pun, ada orang lain pula mari kata tak. Dia ni bohong. Contohnya kan. Sedangkan dia bersumpah lah. Maka kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sudah bersumpah ada melakukan dosa, maka hendaklah dua orang yang lain menggantikan tempat mereka dalam kalangan warisi mati yang lebih dekat. Dia kata dak. Pokku tak pesan lagu tu pun. Dia ni bohong. Kena bersumpah jugalah. Pakat menyumpah. Dan dalam yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah juga. Kena bersumpah juga. Dengan berkata, dia kata sumpah daripada dia. Demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melampaui batas. Maknanya kami tak bohong. Kami sungguh. Karena jika kami berdua berbuat demikian, kalau kami melampaui batas, kalau kami bohong, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Pening kita. Pok nu supah, pok ni supah. Hak mana nak pakai? Kan? Tapi kalau ikut di sini maknanya supah orang yang pertama tadi terbatal. Kita kena pakai hak kedua ni. Lah kali kita serah kepada Allah. Mau terima lah nanti. Siapa hak bohong, terima nanti. Adapun di atas dunia ni kita pakai zahir ayat ni kita apa? Kita pakai supah orang yang pok hak kedua ni. Hak pertama tadi terbatal sebab pada ada orang menafikan supah depa. Itu cerita dia. Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi yang tersebut itu tadi ni, cara tadi ni, kan? Depa ni bersumpah. Lepas tu ada orang lain pula kata, depa ni bohong. Kami sungguh, wallahi, kami bersumpah demi Allah kami betul. Kalau kami tak betul, kami kena seksa. Depa sanggup sampai tu. Hak hukum tadi ni, hukum kita terima saksi kedua daripada saksi hak pertama tadi ni adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenar. Waktu tu lah kali timbul lah. Tapi dia hak sungguh. Kan? Orang ni kalau cara dia salah, kalau dia mengaku betul pun, kalau ada orang yang lebih tegas menegaskan dia tu tak betul, lah kali dia mengaku. Lah kali dia mengaku. Sungguh lah dia. Dia buat itu lah. Dia mulalah. Pasal apa? Pasal ada orang yang lebih tegas. Kan? Kami ada sekali. Muntut sorok bohong lah. Wallahi dia kata kami ada. Pak aku tak kata lagu tu pun. Ada rupanya di mana. Jangan lah kita. Mulalah. Sungguh lah. Kami duk ingat kita tak ada orang lain. Dia mulalah. Dia jadi apa nama? Tawak kata. Tu Allah kata maksud sini. Ialah jalan lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenar. Atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka. Depa kata tak pakailah sumpah kita. Depa ni kemas lagi. Dia mulalah. Lah kali mengaku. Kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah
yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya. Oh, tetua dulu kata Abang Maman, pandai-pandai tupai melompat, akhir kali jatuh atas tanah. Lah ni pohon kayu tak dah tupai duk main atas tanah semua. Kan? Oh, tetua dulu kata, pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Lah ni pohon kayu orang tolak Hafiz Razak masuk tanah duk tupai duk main ke atas tanah dah ni. Tak boleh lompat tahu kau. Mana tu surat pandai tu mana lah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang buat jahat ni, dia pandai tu mana pelas lah kali dia kena. Tak boleh lari. Sebab itulah kita bertakwalah kepada Allah. Kalau nak kecoh bercepat-cepatlah bertobat. Kecoh sat sekali dua sudahlah. Lepas tu berhentilah. Jangan nak kecoh banyak kali sangat. Kan? Lah kali orang tahu. Tak boleh lari. Kan? Tak boleh lari. Kok mana pun kita kena nanti. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang yang mendapat hidayah petunjuk daripadanya agar kita selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Moga-moga Allah taala jadikan kita di kalangan orang yang nampak bahawa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.